Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran PAS pula terkantoi. Kali ini giliran PAS pula hancur kena belasah. Manakan tidak, mereka terkantoi bahwa perjuangan mereka selama ini berubah-ubah seperti sesumpah. Sekejap berubah ini, sekejap berubah itu, sekejap guna ini, sekejap tak boleh guna. Bagi mereka bagus, bagi orang tak boleh, bagi mereka boleh guna, bagi mereka orang lain tak boleh. Itulah dia PAS. PAS menukar himpunan URA dengan himpunan Turun Anwar sebab tak ramai sambutan. Kita dah tahu himpunan URA, himpunan pembangunan tanah di bandar ataupun agenda pembaharuan semula bandar URA sebenarnya tidak mendapat sambutan daripada rakyat. Sebab kita tahu URA ini sebenarnya baik untuk pembangunan rakyat, tapi ditunggang oleh segebilangan rakyat ataupun sebilangan pemimpin atau ditunggang oleh parti-parti tertentu, termasuklah PAS. Mereka coba mengganggu gugat kepimpinan Anwar Ibrahim dan kononnya menggunakan retorik DAP dengan menggunakan URA. Tapi akhirnya rupa-rupanya tiada sambutan. Nah, bila tiada sambutan, apa yang mereka buat? Mereka ambil kesempatan lagi menggunakan isu Yusuf Raude pula. Kali ini mereka tukar kepada Turun Anwar pula. Kalau tak ada sambutan Turun Anwar macam mana? Ubah lagi lah. Ubah apa? Naik Anwar. Mungkin macam itulah yang mereka akan buat selepas ini. Pada pendapat Anda bagaimana? Sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan Anda semua. Ini produk Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara umumnya, kita kena penyakit, pelbagai jenis penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Kita juga tak sembuh-sembuh daripada pelbagai penyakit kerana daya imun badan kita yang semakin merosot apabila kita kena penyakit. Jadi, Transfer Factor for Life ini satu saja yang paling menarik untuk kita hurai sebentar ini ialah dia meningkatkan daya imun badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Siapa yang nak mendapatkan produk yang hebat ini, lulus KKM, halal pula tu, dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Hubungi secara WhatsApp. Okey? Saya akan membantu Anda sebaik yang mungkin. Baiklah. Jangan tunggu lama-lama, jangan sampai Anda sudah terlambat. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Cepat mendapatkannya. Baiklah. PAS menukar. Tindakan PAS, pemuda PAS mengubah fokus himpunan daripada membantah agenda pembaharuan semula bandar URA kepada seruan Turun Anwar menimbulkan tanda tanya. Perubahan mendadak tema himpunan itu mengundang reaksi pelbagai pihak apabila netizen mendakwa perubahan dibuat kerana kurangnya sambutan terhadap isu asal. Lah, kenapa pula tukar? Adakah sebab modal tu tak laku? Itu antara yang terfikir yang menjadi komen netizen. URA, himpunan URA tak laku. Tiada yang nak join. Yang nak join mungkin sekerat dua aja yang terpengaruh atau memang mereka-mereka jugalah balik-balik orang yang sama. Orang yang betul-betul mungkin sudah terlalu tegar untuk dicuci pemikirannya. Modal asal makan tuan bro. URA nanti kena bahan kes tanah kampung Sungai Baru. Komen Hanzala. Demikian antara komen yang ditinggalkan netizen pada satu laporan media mengenai perkembangan terbaru berkaitan penganjuran himpunan berkenan. Menerusi poster dikongsikan oleh Ketua Dewan Pemuda PAS, fokus himpunan kini ditukar kepada seruan menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggunakan slogan Turun Anwar sebagai mesej utama. Warga maya menyindir perubahan itu sebagai cubaan untuk mengalihkan perhatian daripada kemelut dalaman parti
Susulan ura-ura kononnya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bakal berundur daripada jawatan yang disandangnya. Tidak hanya itu, ada yang menyarankan pembangkang lebih peka terhadap isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Dari sibuk pasal ura, baiklah korang buat demo gesah hukuman lebih berat pada pemandu lori dan bas yang banyak bunuh orang. Adalah juga faedahnya kepada rakyat, kata Pak Uda. Terdahulu, Ketua Pemuda PAS Afnan Hakimi mendakwa semua isu yang berlaku sejak pentadbiran kerajaan Madani adalah berpunca daripada orang yang bernama Anwar Ibrahim. Atas sebab itulah katanya Pemuda PAS mengisytiharkan himpunan pada 26 Julai nanti ditukar kepada Himpunan Turun Anwar. Entahlah, aku pun dah pening dah. Mereka dah tak ada isu lain selain himpunan Turun Anwar. Tengoklah nanti berapa orang yang datang. Aku rasa mungkin 10 orang je kot yang datang. Paling ramai pun 100 je lah. Paling ramai, paling banyak lah 500 lah. Macam tu lah. Itu pun paling banyak sekali. Apa pula pendapat anda? Adakah yang ramai datang? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengejutkan kita semua. Pemimpin besar PAS yang dicanang-canangkan bakal menjadi Perdana Menteri mewakili PAS. Akhirnya letak jawatan, lepas jawatan. Siapa lagi kalau bukan Menteri Besar Terengganu. Dia bukan letak jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu. Tetapi dia telah letak jawatan sebagai yang di-Pertua PAS Marang. Bah, apalah yang akan berlaku selepas ini? Orang Sabah kata bah. Apalah yang akan berlaku dengan PAS selepas ini? Tak lama lagi, kita mesti ingat. Bulan September, kalau saya tak silap, akan ada pemilihan PAS di peringkat pusat untuk memilih pemimpin. Adakah ini tanda-tanda akan berlakunya pergeseran baru dalam PAS dan perpecahan baru dalam PAS? Karena sebelum ini, PAS juga sudah berpecah menjadi dua, yaitu Parti Amanah. Silap-silap hari bulan, oleh kerana tidak kepuasan hati, mungkin berlaku tidak puasan hati Muhammad Samsuri atau Dr. Sam, dia mungkin akan menyertai Parti Amanah. Siapa tahu, kita semua tak tahu. Manalah tahu kan? Walau bagaimanapun, saudara-saudara sekalian, yang sebenarnya yang berlaku ialah Samsuri Mokhtar telah pun melepaskan jawatan beliau sebagai yang dipertua untuk PAS di Marang. Hari ini Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar mengumumkan pengunduran daripada jawatan yang dipertua PAS Marang semalam. Wah, ini satu berita yang cukup mengejutkan seluruh politik Malaysia. Adakah anda rasa Samsuri bakal menjadi Perdana Menteri lagi? Atau mungkinkah dia akan keluar tiba-tiba daripada PAS? Sebelum kita teruskan ulasan itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Tapi ini adalah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Apabila imun badan kita jadi lemah, secara umumnya kita kena penyakit. Pelbagai jenis penyakit kita kena apabila imun badan kita lemah dan bodoh. Antara penyakit-penyakit yang biasa kita dengar termasuklah kanser, buah pinggang, kencing manis, tinggi darah, 3 serangkai, sakit kepala, masuk angin, macam-macam lah. Apalagi penyakit yang kita boleh sebut. Ngeri saya nak kata. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Ini bukan ubat, tapi meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Apabila imun badan kita meningkat dan dididik menjadi bijaksana, ia yang akan menyerang penyakit kita daripada dalam. Dia yang akan berjuang, imun badan kita yang akan berjuang daripada dalam tubuh badan kita untuk melawan semua jenis penyakit. Anda sebut sajalah penyakit apa yang anda miliki atau anda takut. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan, kita jadi sembuh. Ini bukan obat, tapi terapi imun, meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Jadi, saudara, jangan tunggu lama-lama, jangan sampai anda sudah menyesal, semakin parah baru ambil keputusan. Nasihat saya, lebih baik mencegah, lebih baik mengawal daripada dia terus merebak. Pada waktu sudah terlambat, segala-galanya sudah tidak berguna lagi. Dapatkan produk ini melalui nombor telepon yang tertera. Baik, kita nak ulas sekali lagi tentang politik.
Itu cerita tentang kesehatan. Macam mana nak berpolitik kalau tak sehat? Nah, itulah ramai orang marah, konon jual ubat dan macam-macam lagi. Tahukah Anda bahwa produk ini sudah ramai yang mendapat manfaatnya? Jadi Anda bila lagi? Tak apa, itu cerita tentang kesehatan kita. Baik, Ahmad Samsuri Mukhtar yang juga naib pengerusi naib Presiden PAS membuat pengumuman itu pada mesyuarat agung tahunan PAS kawasan Marang. Katanya keputusan itu dibuat bagi memberi ruang kepada barisan kepimpinan baharu untuk menyambung perjuangan parti. Kata beliau, saya undur kerana yakin sudah tiba masanya untuk individu lain menyambung perjuangan. Kepimpinan ini bukan milik individu, ia milik jemaah, katanya memetik laporan portal rasmi kerajaan negeri hari ini. Susulan peletangan jawatan itu, Timbalan YDP PAS Marang, Datuk Muhammad Nur Hamzah yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu diumumkan sebagai pengganti Ahmad Samsuri. Selain itu, jawatan Timbalan YDP PAS Marang disandang Datuk Arifin Deraman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Alur Limbat, manakala naib YDP di pangku Wan Zuki Wan Ismail. Ketiga-tiga jawatan itu diumumkan menang tanpa bertanding. Saudara, ini satu kejutan besar kepada kita semua. Sekarang nak tanyalah, siapa sebenarnya yang sedang bergolak? Pakatan Harapan Kapas, Pakatan Harapan K ataupun Perikatan Nasional. Baru tadi saja kita dapat maklumat kononnya ada berita kabar angin mengatakan PAS dan Bersatu kini sedang semakin tenat. PAS dan Bersatu kini dah semakin tenat dalam Perikatan Nasional. Masing-masing mahu menonjolkan diri, siapa paling hero, siapa paling kuat, siapa yang paling relevan diangkat menjadi Perdana Menteri, diangkat jadi pejuang kepada perjuangan mereka yang mahu memperjuangkan Melayu Islam. Jadi kita akan tengok nanti selepas ini siapa yang akan terkena. Ada yang menjangkakan Muhyiddin akan bawa keluar Parti Bersatu daripada Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu. Politik ini apa-apapun boleh berlaku. Tinggalkan komen Anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat petang ini melibatkan kononnya mereka nak perjuangkan hak rakyat. Tapi sebenarnya mereka hanya nak mendapatkan kuasa. Nak merampas kuasa dan mendapatkan semula apa yang mereka impikan, yaitu kuasa. Mereka nak mahu Anwar Ibrahim kononnya turun daripada jawatan Perdana Menteri. Tapi semua rakyat dah tahu. Rakyat dah tahu. Tujuan mereka nak Anwar letak jawatan turun daripada pangkat bukan kerana Anwar Ibrahim tidak bagus. Bagus sangat. Tetapi yang mereka mahu sebenarnya ialah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim menjadi lemah kerana Anwar Ibrahim terbukti merupakan pemimpin yang berwibawa. Kalau Anwar Ibrahim dapat ditumbangkan, silap-silap hari bulan mereka boleh membentuk jajaran baharu. Itulah dia, laungan Perikatan Nasional turun Anwar, tapi malangnya Perikatan Nasional sendiri tak ada calon Perdana Menteri. Nak laung Anwar Ibrahim turun daripada sebagai Perdana Menteri. Tapi nak tanya kepada Perikatan Nasional, siapa calon Perdana Menteri anda? Tiada kan? Mereka saling bertikam lidah sesama sendiri. Katanya PAS yang terbaik, katanya Bersatu yang terbaik. Kenapa tidak gerakan saja? Itu soalan dialah kan. Nak mahu siapa? Takkanlah pula nak beri kepada hadiah wang. Muhyiddin orang dah kata abah gagal. Macam mana lagi kan? Saudara, siapakah anda rasa-rasa yang layak menjadi Perdana Menteri daripada kalangan Perikatan Nasional? Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda semua, jika anda ada masalah kesihatan, jika anda ada masalah penyakit-penyakit yang sangat kronik, itu semua mungkin disebabkan oleh daya imun badan anda yang lemah. Ini ialah transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang membantu imun badan kita meningkat 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara amnya atau secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Pelbagai jenis penyakit boleh hadir kerana imun badan yang lemah. Antaranya mudah sebut, kencing manis, tinggi darah, gout, kanser. Paling takutnya itu kanser, buah pinggang dan macam-macam lagi.
Semua penyakit-penyakit yang ada di dunia ini sebenarnya dari awalnya berpunca karena lemah daya imun badan kita melawan penyakit tersebut. Akhirnya kita sukar untuk sembuh. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh. Jadi dengan produk Transofactor for Life ini, imun badan kita meningkat lalu membersihkan badan kita melawan penyakit daripada dalam. Jadi ini bukan obat, tapi ini terapi imun yang boleh membantu meningkatkan imun badan kita supaya kita melawan penyakit daripada dalam dan kita sembuh. Jadi siapa yang mau mendapatkan produk ini, cepat hubungi nomor yang tertera dalam video ini. Jangan tunggu lama-lama, nanti sudah terlambat. Baik, kita nak ulas sekarang. Ketua Angkatan Muda Harapan, Woh Kah Leong, menyelar tindakan pemuda PAS yang menggantikan himpunan membantah Akta Pembangunan Semula Bandar PSB kepada himpunan Turun Anwar. Coba fikir baik-baik. Kalau betul mereka nak perjuangkan himpunan membantah Akta Pembangunan Semula Bandar ini, mereka tidak akan mengubah. Himpunan itu. Kalau betullah itu sasaran mereka. Tapi kenapa tiba-tiba pula menjadi himpunan Turun Anwar? Bukankah mereka patut meneruskan Akta Pembangunan Semula Bandar, membantah hal itu kalau betul benar Akta Pembangunan Semula Bandar itu tidak bagus? Kenapa pula tiba-tiba ubah? Coba pikir betul-betul. Kalau Anda mempunyai pemikiran yang waras, Anda tahu ini sekadar isu tunggangan. Mereka hanya mau mengambil kesempatan dalam isu Yusuf Raude. Itu saja. Kalau tiada isu Yusuf Raude, pasti mereka akan teruskan laungan kononnya bantah Akta Pembangunan Semula Bandar yang sebenarnya hanya ditunggang semata-mata. Wu berkata, langkah PAS untuk mengadakan himpunan sedemikian adalah hela politik untuk menonjolkan dominasi dalam kalangan parti-parti Perikatan Nasional PN. Beliau percaya himpunan tersebut hanyalah sandiwara politik untuk memperkukuhkan kedudukan PAS di samping mengekang pengaruh bersatu. Sebelum ini, pemuda PAS beria-ia untuk membantah PSB, biarpun akta tersebut belum pun dibentang atau dibahas dalam parlimen. Namun kini mereka bertukar wajah dan fokus pula menyerang PMX. Macam sesumpah lah kan. Kejap warna biru, kejap warna coklat, kejap warna merah. Kejap lagi warna hitam, kejap lagi warna taik. Macam begitulah. Suka-suka saja berubah mengikut keadaan. Itulah dia pembangkang yang ada sekarang. Kejap kata boleh, kejap kata tak boleh. Kejap kata Mahathir jahat, kejap pula bersahabat. Itulah mereka. Ini membuktikan bahwa PAS adalah dangkal dalam perihal dasar awam dan hanya berminat untuk menunggang isu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Beliau turut menyindir tindakan melaungkan Turun Anwar sebagai sesuatu yang melucukan kerana gabungan PN sendiri masih belum sepakat siapa calon Perdana Menteri mereka sekiranya diberi kuasa. Yang lawaknya adalah apabila pemuda PAS melaungkan slogan Turun Anwar, ketiga-tiga parti dalam kalangan PN masih gagal untuk mencapai kata sepakat mengenai calon Perdana Menteri bagi PN. Adakah PN sudah mempunyai pendirian rasmi untuk mengangkat Hadi Awang ataupun Muhyiddin Yassin maupun Hamzah Zainuddin sebagai Perdana Menteri? Soalnya, beliau berkata, PN kini berpecah belah, tidak mempunyai dasar pentadbiran yang menyeluruh, sama ada di peringkat persekutuan maupun dalam 4 negeri yang ditakbir, dan mereka tidak mampu untuk membuat keputusan tentang calon Perdana Menteri. Justru sarannya, daripada melaungkan slogan Turun Anwar, lebih baik PN mengadakan mesyuarat dalaman untuk membuat keputusan tentang calon Perdana Menteri bagi PN. Di samping menghormati hak rakyat untuk berhimpun, AMH sekali lagi menegaskan bahawa rakyat Malaysia tidak memerlukan taktik politik PAS sebegitu yang tidak berniat untuk membela nasib rakyat. Fikir-fikirkanlah, Anda mempunyai otak, Anda mempunyai minda, Anda mempunyai semua yang patut Anda gunakan. Jangan guna emosi, guna minda. Sekian dulu untuk kali ini.
Siapa yang sudah terlalu bosan dengan pelbagai jenis penyakit, jangan lupa dapatkan produk Transofector for Life ini untuk meningkatkan daya imun tubuh badan Anda. Ini bukan obat, ini Transofector for Life meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana untuk mengenal penyakit dan melawan penyakit daripada dalam. Cepat dapatkannya, jangan tunggu lama-lama, nanti sudah terlambat, sudah tiada guna lagi. Duit bukan segala-galanya, tapi bila sudah sakit, duit itu tak berguna lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.